Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Penonton sekalian, anak teruna tua mengembara untuk menguji kekuatan diri. Sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imawadan bin Ali. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Datuk Osman Awang, Kota Tinggi, Johor. Saya telah dilahirkan pada 23 September 2011. Saya bercita-cita ingin menjadi sebagai seorang doktor kerana saya berpendapat bahawa tugas seorang doktor sangat mulia kerana dapat merawat pesakit dan membantu menyelamat nyawa seseorang. Hobi saya pula ialah membaca buku dan bermain bola. Kedua-dua hobi tersebut banyak memberikan faedah kepada saya. Saya juga merupakan murid yang aktif di sekolah. Saya kerap menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di peringkat daerah hingga ke peringkat kebangsaan. Antara pengalaman bahagia saya ialah saya telah menjadi johan dalam pertandingan e-kalam Arabi pada peringkat daerah Kota Tinggi. Saya turut menjadi johan bagi pertandingan kuis mengenali Malaysia anjuran PPD Kota Tinggi. Saya juga telah memenangi tempat keempat bagi pertandingan Open Mic Challenge pada peringkat kebangsaan pada tahun 2018. Rakan-rakan sekalian, saya amat berminat membaca buku-buku cerita berunsurkan keislaman. Oleh itu, saya mempunyai banyak himpunan buku cerita kisah-kisah Nabi. Selain itu juga, saya mempunyai buku-buku cerita yang lain. Antaranya berjudul Pembebas Konstantinopel, Laba-laba Gusur, Habil dan Kabil, serta lain-lain. Namun, terdapat sebuah buku cerita yang amat menarik perhatian saya. Buku cerita tersebut bertajuk Muhammad Al-Fatih. Buku cerita ini mengandungi 387 muka surat. Buku ini telah ditulis oleh Encik Abdul Latif bin Talib dan telah diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise pada tahun 2022. Buku cerita ini mengisahkan seorang pejuang dan pemimpin yang bernama Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan seorang pejuang Islam yang dilahirkan pada hari Selasa bersamaan 29 Mac 1432. Sepanjang perjuangan, beliau dan tentera beliau telah berjaya menakluki 40 buah negara termasuk negara-negara Eropah Timur seperti Bulgaria, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland dan negara-negara Arab termasuklah Mesir, Hijaz, Yaman, Iraq, Palestin, Tunisia dan lain-lain. Kecekapan, kecekalan dan keberanian beliau dalam peperangan menentang musuh Islam amat menarik perhatian saya. Muhammad Al-Fatih merupakan seorang yang sangat berani dan pernah bertempur selama 53 hari sebelum menawan kota Konstantinopel. Perjuangan beliau perlu dicontohi oleh generasi zaman kini bagi menegakkan syiar Islam. Rakan-rakan sekalian, tugas ibu bapa dalam membesarkan anak-anak adalah amat berat sekali. Hal ini kerana ibu bapa perlu menitik beratkan beberapa faktor yang penting bagi memastikan anak-anak mereka membesar dengan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kadang-kala dilihat ibu bapa terlupa bahawa kanak-kanak perlu diberi masa untuk bermain. Mereka hanya memberi penekanan kepada pencapaian akademik sehingga ada ketikanya kanak-kanak langsung tiada masa bermain atau beriadah. Ibu bapa tidak menyedari kepentingan bermain bagi kanak-kanak. Peluang seharusnya diberikan kepada kanak-kanak untuk bermain sama ada sendirian atau dengan kawan-kawan secara berkumpulan. Bermain merupakan satu elemen penting dalam kehidupan kanak-kanak dan sama pentingnya dengan keperluan lain seperti belajar, makan dan tidur. Bermain dapat melatih kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain serta dapat memupuk kemahiran bersosial seperti berkawan, mengawal diri, berkongsi dan bertoleransi. Bermain juga membantu kanak-kanak memupuk kreativiti dan menyesuaikan diri terhadap persekitaran. Sewaktu bermain, kanak-kanak bebas untuk berlari, ketawa dan menjerit dan ini dapat membantu pernafasan dan menggalakkan mereka meluahkan perasaan. Oleh yang demikian, amatlah penting untuk anak-anak membesar dengan sihat dan sempurna. Keperluan fizikal dan mental kanak-kanak perlu dipenuhi. Sokongan dari ibu bapa akan dapat membantu kanak-kanak mencapai potensi mereka sepenuhnya dan membentuk pribadi anak-anak apabila mereka dewasa.
Seandainya keperluan kesihatan mental dan emosi kanak-kanak tidak dipenuhi, ia boleh mengakibatkan masalah mental di kalangan mereka. Ibu bapa perlu mengetahui keperluan asas kesihatan mental anak-anak mereka agar keperluan ini dapat disediakan dengan sempurna bagi membantu kanak-kanak mempertingkatkan daya kecerdasan, harga dan keyakinan diri serta perkembangan emosi yang baik. Selain itu, kesihatan mental kanak-kanak juga meliputi kasih sayang yang tidak berbelah bagi daripada ibu bapa. Ibu bapa juga perlu menyediakan peluang untuk mereka bermain dengan kanak-kanak lain dan rakan-rakan sebaya. Oleh itu, kanak-kanak berpeluang membina keyakinan diri dan harga diri mereka. Kanak-kanak juga memerlukan persekitaran yang selamat, tentram dan terjamin dalam kehidupan mereka. Apabila bermain dengan rakan sebaya, kanak-kanak biasanya berasa selesa dan ini membantu meningkatkan keyakinan diri. Namun begitu, ada juga ibu bapa yang tidak membenarkan anak-anak bermain di luar rumah. Mereka sanggup membiarkan anak-anak mereka menonton televisyen dan bermain permainan video saja. Amalan ini tidak sepatutnya berlaku. Ibu bapa seharusnya memastikan masa menonton dihadkan dan memilih rancangan yang sesuai untuk ditonton supaya kanak-kanak tidak terpengaruh dengan perlakuan negatif dari televisyen dan permainan video. Ibu bapa juga perlu bermain dengan kanak-kanak dan melakukan aktiviti bersama. Ini dapat memberi peluang kepada ibu bapa berinteraksi dan berkongsi pendapat bersama anak-anak. Kesimpulannya, masa bermain dalam kalangan kanak-kanak amat penting bagi memastikan kehidupan mereka sentiasa sihat, ceria dan gembira. Sekian, terima kasih.